Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi pada semua murid-murid tahun 6. Apa khabar semua? Kaifa halukum fi hadzal yaum? Jadi kelas pada hari ini kita nak belajar berkenaan isi padu cecair. Cecair. Jom kita belajar. Kelas, objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk belajar berkenaan dengan penyelesaian masalah melibatkan panjang jisim dan isi padu cecair, di mana kamu akan dapat menyelesaikan masalah harian melibatkan isi padu cecair. Okey, hubung kait antara unit dalam isi padu cecair. Okey kelas, kita ingat satu formula iaitu 1 liter bersamaan 1000 mililiter. Jadi 1 liter cecair adalah bersamaan dengan 1000 mililiter. Okey kelas, untuk penukaran unit antara liter kepada mililiter, kita akan darab dengan 1000. Kenapa kita darab dengan 1000? Ini adalah disebabkan, kita ingat balik sebelum ini, iaitu 1 liter bersamaan dengan 1000 mililiter. Okey, contohnya, bila kita nak tukar liter kepada mililiter, contohnya 4.06 liter bersamaan 4.06 darab dengan 1000. Okey, jadi bila kita darab dengan 1000 ada 3 sifar di sini. Jadi kita akan dapat bersamaan 4.06. Titik akan bergerak ke sebelah kanan sebanyak 3 kali. 1, 2 dan 3. Dan kita tambah sifar di sini dan menyebabkan kita akan dapat jawapannya 4060 mililiter. Jangan lupa untuk tambah sifar di sini, ataupun kita panggil dia sebab kita letak telur sebiji di sini. Tambah telur di sana. Alright, untuk mililiter kepada liter kita bahagi dengan 1000. Okey, contohnya 9835 mililiter. Jadi 9835 bahagi dengan 1000 bersamaan 9835 titik akan bergerak ke sebelah kiri sekali, 2 kali dan 3 kali. Jadi kita akan dapat jawapannya 9.835 liter. Hubung kait antara unit dalam isi padu cecair, kalau kita lihat di sini, okey, contohnya 1/2 liter bersamaan dengan 0.5 liter bersamaan dengan 500 mililiter. Kalau kamu perasan, jadual ini dengan jadual unit jisim dengan unit panjang agak lebih kurang je kan? Sama je, lebih kurang. Okey, jadi senang untuk hafal. Sebenarnya ya sama. Sebab kenapa begitu? Sebab kalau kita ingat balik, 1 kilometer bersamaan 1000 meter, 1 kilogram bersamaan 1000 gram, dan yang sekarang ni kita belajar 1 liter bersamaan 1000 mililiter. Jadi dia sama. Jadi sebab itu bila kita lihat balik kepada jadual ini, lebih kurang juga sama. Okey, seterusnya kalau di sini kita lihat balik macam mana perkaitan antara liter dan juga mililiter melibatkan pecahan, perpuluhan dan mililiter. Alright. Jadi contohnya kalau kita lihat 5/10 liter bersamaan 0.5 liter bersamaan 500 mililiter. Jadi jadual ini dia membantu pada kamu untuk memahami perkaitan antara unit liter dan juga mililiter. Kita boleh nampak pattern ataupun corak bagi nombor tersebut. Okey, kita beralih kepada isu selesaikan masalah melibatkan isi padu cecair. Okey, contohnya begini. Raja menunjukkan isi padu air 120 liter iaitu 1/3 daripada isi padu tangki. Okey, masa yang diperlukan untuk mengisi 120 liter air itu ialah 30 minit dengan kadar kelajuan air yang sama. Okey, kalau kadar kelajuan air itu sama, jadi tempoh masa yang diperlukan adalah 30 minit. Jadi soalan dia, berapakah masa yang diperlukan untuk memenuhkan air di dalam tangki itu sampai penuh di atas? Okey, penyelesaian dia kita guna satu konsep penyelesaian iaitu kadaran. Okey, kita ingat balik 1/3 isi padu tangki kita bersamaan dengan 120 liter air. Dan masa yang diperlukan adalah 30 minit. Okey, jadi 3 darab 1/3 tangki penuh. Okey, jadi 1/3 tangki penuh ini kita darab 3 kali. Kita darab dengan 3. Kenapa darab 3? Sebab baru dah kita akan dapat tangki penuh.
Jadi kita akan darab 3 darab 120 liter. Okey, 3 darab 30 minit. Semuanya kita darab dengan 3. Jadi bila kita darab dengan 3 bahagian ini, kita akan dapat satu tangki penuh. Maksudnya penuh lah tu. Kan, tangki tersebut dengan air. Jadi kita akan dapat 3 darab 120 liter dapat 360 liter. Maksudnya satu tangki penuh adalah bersamaan 360 liter. Dan tempoh masa yang diperlukan adalah 3 darab 30 minit bersamaan dengan 90 minit bersamaan 1 jam 30 minit. Jadi masa yang diperlukan untuk memenuhkan air di dalam tangki itu ialah 90 minit ataupun 1 jam 30 minit. Okey, contoh yang kedua. Tok Abah dapat menjual 12 liter hingga 16 liter minuman kopi dalam sehari. Pak Long pula menjual 75% daripada isi padu minuman kopi yang dijual oleh Tok Abah. Soalannya, berapakah beza isi padu paling besar minuman kopi yang dijual oleh mereka berdua, iaitu Tok Abah dan juga Pak Long? Jadi ada hari yang Pak Long jual 12 liter. Ada hari yang Pak Long pula dah. Ada hari yang Tok Abah jual 12 liter. Ada hari yang Tok Abah jual 16 liter. Jadi sekarang ni kita nak cari isi padu minuman yang dijual oleh Pak Long. Okey, isi padu paling sedikit yang dijual oleh Pak Long adalah kita kira daripada isi padu yang paling sedikit yang dijual oleh Tok Abah. Okey, jadi 75% daripada 12 liter. Jadi isi padu yang paling sedikit yang dijual oleh Tok Abah, minuman kopi tu Jadi bersamaan dengan 75% darab. Apabila perkataan daripada, kita akan tukar kepada operasi darab. Jadi 75% ini adalah bersamaan 75/100 darab 12 liter. Jadi 75 dengan 100, bila kita hafal ataupun kita ingat kembali sifir 25, jadi 100 bahagi 25 dapat 4. 75 bahagi 25 dapat 3. 4 dengan 12, kita boleh permudahkan lagi, iaitu 4 bahagi 4 dapat 1. 12 bahagi 4 dapat 3. Jadi bersamaan dengan 3/1 darab 3 liter. Bersamaan 3 darab 3 liter. Dan kita akan dapat jawapannya adalah 9 liter. Okey, seterusnya isi padu paling banyak ialah 75% daripada 16 liter. Jadi 16 liter ni datang daripada mana? Ini adalah isi padu minuman kopi yang paling banyak dijual oleh Tok Abah. 75% pula adalah 75% isi padu minuman yang dijual oleh Pak Long. Okey. Jadi bersamaan dengan 75% darab 16 liter. Kenapa darab? Sebab operasi darab, operasi daripada perkataan daripada ni. Jadi di sini kita akan tukar kepada operasi darab. Jadi 75/100 darab dengan 16, kita akan dapat 100 bahagi dengan 25 dapat 4. 75 bahagi 25 dapat 3. Jadi 16 bahagi dengan 4 dapat 4. Jadi kita akan dapat 3/1 darab dengan 4 liter bersamaan dengan 3 darab 4 liter. Dan kita akan dapat isi padu minuman kopi yang dijual paling banyak oleh Pak Long adalah 12 liter. Sekarang kita lihat isi padu minuman kopi paling sedikit dijual oleh Tok Abah adalah 12 liter. Pak Long 9 liter. Isi padu minuman kopi yang paling banyak dijual oleh Tok Abah adalah 16 liter. Manakala Pak Long adalah 12 liter. Jadi sekarang kita nak cari beza isi padu paling besar. Jadi mestilah kita guna di sini dan di sini. Jadi kita akan dapat isi padu paling banyak tolak isi padu paling sedikit. Jadi kita akan dapat 16 liter tolak 9 liter dapat 7 liter. Jadi jawapannya, beza isi padu paling besar minuman kopi yang dijual antara mereka dalam sehari ialah 7 liter. Kelas contoh yang ketiga. Okey. Rajah menunjukkan isi padu air 1.6 liter. Ketinggian paras air itu ialah 2 cm, iaitu 20% daripada ketinggian akuarium. Okey, hitung ketinggian dalam sentimeter akuarium itu dan kira isi padu air apabila penuh di dalam akuarium itu. Jadi 20% ketinggian adalah bersamaan dengan 2 cm. Dan isi padu air yang diisi sekarang ini apabila dia mencapai tahap 2 cm adalah 1.6 liter. Untuk penyelesaian dia, kita guna kadaran juga. Okey, 20% ketinggian adalah bersamaan dengan 2 cm. Dan kita akan dapat isi padu air yang ada dalam akuarium tersebut adalah 1.6
liter. Jadi 5 darab 20% ketinggian. Nah, kenapa kita nak darab dengan 5? Sebab bila 5 darab dengan 20, kita akan dapat 100%. 5 darab 20%, kita akan dapat 100%. Jadi 5, bila kita 5 darab di sini pun kita darab dengan 5, dan di bahagian ini pun kita darab dengan 5. Jadi kita akan dapat 100% ketinggian adalah bersamaan dengan 10 cm. Okey, tahap penuh air dalam akuarium itu adalah 10 cm. Jadi berapa liter? Kita akan dapat 8 liter. Okey, jadi 5 darab 1.6 kita akan dapat 8 liter. Jadi ketinggian akuarium itu ialah 10 cm dan isi padu air apabila penuh di dalam akuarium itu ialah 8 liter. Senang kan? Bila guna konsep kadaran, memang sangat-sangat memudahkan kerja kita. Okey kelas, kita sudah sampai kepada latihan selesaikan masalah melibatkan isi padu cecair. Ini soalan pertama. Jadual di bawah menunjukkan jarak daripada Tokyo ke dua destinasi, Tokyo ke Ibaraki dan Tokyo ke Osaka. Encik Kengo manakah host Ultraman Trigger memandu dari Tokyo ke Ibaraki menggunakan 6 liter petrol. Berapakah isi padu dalam liter petrol yang digunakan jika dia memandu kereta yang sama daripada Tokyo ke Osaka kerana dipanggil untuk melawan raksasa siput? Okey, jadi cuba kita. Seterusnya, soalan kedua. Gambar menunjukkan isi padu pati santan di dalam sebuah jug, iaitu 2400 ml. 1/4 daripada isi padu santan itu dicampurkan dengan 120 gram cendol. Okey, untuk menyediakan ais cendol. Soalan dia, berapakah isi padu santan dalam mililiter yang digunakan untuk 600 gram cendol dengan kepekatan yang sama? Wow. Okey, soalan terakhir, soalan ketiga. Mak Leha ingin menyediakan nasi biryani kepada menantu kesayangannya, Mia Adriana. Dia menggunakan 1/4 liter susu cair untuk 1 kilogram beras basmati. Berapakah isi padu susu cair yang diperlukan untuk memasak nasi biryaninya sekiranya jisim beras basmati yang digunakan adalah 15 kilogram? Cuba, ada 3 soalan. Cuba kamu jawab. Dan cikgu rasa sampai di sini saja video pengajaran cikgu pada hari ini. Wallahualam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata titik tutup. Bye bye. Ciao.